Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya, Azlan Jaiz, dalam rancangan Borak-Borak Hartanah. Jadi, fakta yang diketahui umum ketika ini, ramai generasi muda yang bekerja di Malaysia masih belum mampu lagi untuk memiliki rumah sendiri. Kenapa saya berkata sebegitu? Kerana harga rumah ketika ini telah pun meningkat daripada hari ke hari. Pendapatan seisi rumah yang tidak menentu dan inflasi kos sara hidup yang meningkat menyebabkan rakyat Malaysia ketika ini tidak mampu memiliki rumah sendiri, terutamanya di kawasan bandar seperti Lembah Kelang. Laporan Pasaran Hartanah Malaysia 2018 yang telah diterbitkan oleh Pusat Maklumat Hartanah Malaysia memberitahu sebanyak 30.7% overhang unit bersamaan dengan 32,313 unit rumah tidak terjual pada tahun 2018. Apakah yang dimaksudkan dengan overhang unit? Overhang unit bermaksud rumah ataupun hartanah yang telah siap dibina tetapi tidak dapat dijual ataupun telah berada di pasaran sekurang-kurangnya 9 bulan. Inisiatif kerajaan dan idea daripada Persatuan Pemaju Harta Tanah dan Perumahan Malaysia telah memulakan satu kempen iaitu Home Ownership Campaign ataupun kempen pemilikan rumah pada tahun 2019 bagi membantu rakyat Malaysia untuk memiliki hartanah ataupun rumah sendiri. Jadi pada tahun 2020, kerajaan telah sekali lagi menjenamakan HOC 2019 ke HOC 2020 untuk membantu ataupun menyokong industri perumahan di era COVID-19 ini. Ini adalah masa yang sangat sesuai untuk anda memiliki rumah idaman anda. Kenapa saya berpendapat sebegini? Kita nantikan sebentar lagi. Jadi bagi pembeli rumah yang pertama, ramai yang tidak sedar bahawa terdapat pelbagai charge tambahan yang perlu dimasukkan sebagai faktor ketika anda membeli rumah yang pertama. Seperti duty stamp juga fee guaman. Okey, jadi di bawah kempen HOC 2020 ini terdapat pelbagai manfaat boleh anda nikmati. Yang pertama sekali adalah 10% diskaun. Sekiranya rakyat Malaysia ingin membeli rumah yang bernilai sekurang-kurangnya RM100,000 sehingga RM2.5 juta, anda bakal nikmati sekurang-kurangnya 10% diskaun dari Pemaju Hartanah. Yang kedua adalah pengecualian duty stamp untuk instrumen pindah milik. Jadi sekiranya permohonan anda telah pun berjaya, anda bakal nikmati pengecualian duty stamp untuk instrumen pindah milik tersebut. Dan yang ketiga adalah 100% pengecualian duty stamp bagi perjanjian pinjaman. Okey, untuk perjanjian pinjaman ini, sekiranya anda telah pun berjaya, anda akan mendapat 100% pengecualian duty stamp sehingga nilai rumah tersebut sehingga RM2.5 juta. Yang terakhir adalah pengecualian duty stamp separa untuk nilai 1 juta sehingga RM2.5 juta. Okey, terdapat penurunan sebanyak 3% bagi duty stamp pada instrumen pindah milik tersebut. Sekarang saya akan tunjukkan perbandingan tanpa kempen HOC dan juga dengan kempen HOC. Okey, seperti yang anda boleh lihat sekarang telah dipaparkan adalah carta perbandingan antara sekiranya anda membeli rumah bernilai RM500,000 tanpa HOC dan juga dengan HOC. Okey, jadi tanpa HOC anda perlu mengeluarkan duit poket sendiri sebanyak RM60,250. Tetapi dengan HOC anda tidak perlu untuk membuat sedemikian rupa. Okey, jadi anda tidak perlu keluarkan 1 sen pun untuk kos-kos tersebut. Jadi seperti anda boleh lihat sekarang, terdapat perbezaan yang sangat ketara daripada program ataupun kempen HOC ini dan juga tanpa HOC. Dengan adanya kempen HOC ini, kita dapat lihat penyimatan yang sangat besar telah pun berlaku. Jadi kos tersebut yang anda perlu keluarkan itu seperti anda boleh membeli sebuah kereta rangkaian sederhana.
Tadi saya telah kongsikan kebaikan ataupun manfaat di bawah HOC 2020. Jadi sekarang saya akan terangkan bagaimana untuk anda penuhi kriteria bagi memohon ataupun membeli rumah di bawah skim HOC 2020 ini. Yang pertama sekali, SPA ataupun perjanjian jual beli perlulah ditandatangani bermula daripada 1 Jun 2020 sehingga 31 Mei 2021. Pengecualian ini terpakai untuk semua hartanah yang digunakan untuk kediaman sahaja yang didaftarkan di bawah HOC. Jadi kediaman tersebut sebagai contoh adalah rumah teres, kondominium, rumah pangsa, pangsapuri, termasuklah pangsapuri perkhidmatan. Okey, jadi semua pemaju yang berdaftar perlulah mempunyai lesen pemaju yang sah. Yang pertama sekali. Yang kedua, perlu mempunyai permit iklan dan juga penjualan ataupun perlu ada Certificate of Completion and Compliance ataupun CCC. Malangnya untuk SOHO, SOFO dan SOVO tidak termasuk di bawah skim HOC 2020 ini. Tadi saya ada terangkan tentang pasapuri perkhidmatan ataupun service apartment. Okey, jadi service apartment ini perlulah digunakan untuk kediaman sahaja dan tidak boleh ditukarkan kepada aktiviti-aktiviti komersial. Ianya mestilah dijual daripada pemaju kepada pembeli ataupun pembeli bersama dan kesemuanya adalah rakyat Malaysia. Jadi sekurang-kurangnya pemaju perlu memberikan 10% diskaun kepada semua unit kediaman tidak tertakluk kepada unit di bawah harga kawalan kerajaan. Jadi untuk semua unit kediaman di Semenanjung Malaysia perlu didaftarkan di bawah Reda Malaysia. Jadi bagi di Sabah perlu didaftarkan di bawah Syarida dan di Sarawak perlu didaftarkan di bawah Syeda. Jadi anda perlu pastikan semua kriteria-kriteria tersebut dipenuhi sebelum anda menyertai skim HOC 2020 ini sebelum anda membeli rumah idaman anda. Tadi saya telah nyatakan manfaat-manfaat untuk HOC 2020 ini. Jadi antaranya sebagai contoh pengecualian duty stamp dan juga 10% diskaun yang ditawarkan oleh pemaju hartanah di Malaysia. Jadi kita pun dapat tahu yang sekarang ni skim HOC ini banyak membantu kepada semua rakyat Malaysia yang ingin memiliki hartanah ataupun rumah sendiri. Selaras dengan visi kerajaan untuk memastikan semua rakyat Malaysia memiliki rumah sendiri. Mungkin terdapat pelbagai persoalan yang berlega-lega di minda anda sekarang ini. Kiranya pemaju memohon atau meminta anda untuk membayar yuran untuk menyertai skim HOC ini, okay, you can push them away. Kerana apa? Kerana pemaju yang perlu membayar yuran pendaftaran dan juga persejilan kepada kerajaan. Itu yang paling penting. Yang kedua, sekiranya anda telah membeli sebuah rumah tetapi anda tidak mendapat diskaun ataupun pengecualian duty stamp. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Okey, terdapat beberapa syarat yang perlu anda penuhi. Yang anda perlu ketahui, yang pertama sekali adalah pastikan SPA ataupun perjanjian jual beli ini perlu ditandatangani antara 1 Jun 2020 sehingga 31 Mei 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pemaju tersebut telah mendaftar di bawah skim HOC 2020 ini. Yang ketiga, pastikan hartanah tersebut telah pun didaftarkan sekiranya di Semenanjung perlu didaftarkan dengan Reda Malaysia. Untuk di Sabah dengan Syarida dan Sarawak perlu didaftarkan dengan Syeda. Dan yang keempat, untuk 10% diskaun, okey, pastikan 10% diskaun tersebut okey dinyatakan secara jelas di dalam perjanjian jual beli tersebut. Ya, jadi sekiranya keempat-empat syarat ini dipenuhi, anda boleh memohon untuk duit anda dikembalikan daripada pemaju. Yang ketiga ataupun yang terakhir, okey, sekiranya anda membeli unit rumah yang kedua dan seterusnya, bukan rumah yang pertama, adakah anda layak untuk mendapat pengecualian duty stamp? Ya, anda masih layak. Jadi
please rebut peluang selagi kempen ataupun skim HOC ini sedang dijalankan. Selagi anda mampu, teruskan. Jadi dengan itu, terima kasih diucapkan kepada semua penonton di luar sana kerana bersama-sama dengan saya di Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz. Dengan itu, saya sentiasa mendoakan anda dan juga keluarga anda selamat ketika pandemik COVID-19 ini. Jadi, selamat membeli and happy hunting. Bye.